Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Insyaallah pada hari ini kita akan menyambung pengajian kitab kita Risalatul Ta'lim, dan hari ini insya-Allah kita akan menyambung kepada huraian Al-Fadilatul Syekh Al-Marhum Hasan Al-Banna rahimahullahu taala, prinsip yang kelima. Prinsip yang kelima iaitulah as-siyasatu asy-syar'iyyah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya bacakan dia punya huraian dia, matan dan huraian dia. Dia kata wa ra'yul imam wa naibihi fima la nassa fihi wa fima yahtamilu wujuhan iddatan wa fil masalih al mursalah ma'mulun bihi ma lam yastadim biqa'idatin syar'iyyah wa qad yataghayyaru bihasabi adh-dhurufi wal 'urfi wal 'adat. Pendapat imam ataupun pimpinan, ya, al-imam wa ra'yul imam, pendapat imam, wa naibihi, dan juga wakil-wakilnya, fima la nassa fi, dalam perkara yang tidak ada nas padanya, wa fima yahtamil wujuhan iddah, dan di dalam perkara yang mempunyai ihtimal, yang mempunyai, yang mengandungi berbagai atau yang mengandungi banyak penafsiran, ya. Yahtamil wujuhan iddah, yang mengandungi banyak penafsiran, ataupun yang mengandungi banyak interpretasi disebut, ya, wujuhan iddah, ya, interpretasi ataupun penafsiran, yang mengandungi perkara itu. Wa fil masalihil mursalah, dan dalam hal-hal yang membawa kemaslahatan umum harus diamalkan, ya, ma'mulun bihi, boleh diamalkan, ma lam yastadim biqa'idatin syar'iyyah, selama mana tidak bertentangan dengan kaedah-kaedah syariat. Wa qad yataghayyaru, dan pendapat tersebut mungkin, dia kata wa qad yataghayyaru, mungkin boleh berubah, akan berubah, bihasabi adh-dhurufi wal 'urfi wal 'adat, mengikut situasi, adat, ya, az-zuruf maknanya situasi, wal 'urfi ataupun adat, ya, al-'urfi wal 'adat ataupun tradisi dia. Adat dan juga tradisi. Jadi maksud di sini, saudara-saudara sekalian, yang dimaksudkan di sini pendapat para imam ataupun kepimpinan di dalam sebuah negara Islam, ya, dan juga wakil-wakil imam, ya. Wakil imam maksudnya pengganti-pengganti, maksudnya ialah yang menjadi gubernur-gubernur, ataupun yang menjaga sesebuah negeri, umpamanya dalam sebuah negara, itu dipanggil sebagai naibil imam. Maksudnya ialah wakil-wakil kepada imam. Jadi pendapat-pendapat kepimpinan seperti ini hendaklah diamalkan, boleh diamalkan, yang di dalam perkara yang tidak ada nas, ya, ataupun dalam perkara yang mengandungi berbagai-bagai interpretasi ataupun penafsiran, ya. Dan dalam bab masalihul mursalah, kemaslahatan umum, pendapat pemimpin mengenai perkara yang membabitkan kemaslahatan umum. Benda itu satu maslahat, ya, satu kebaikan. Masalihul mursalah,
maka ma'mulun bihi, pandangan kepimpinan seperti itu diamalkan. Boleh diamalkan selama mana tidak bertentangan dengan kaedah-kaedah syarak, ya, yang mana pendapat dan ijtihad itu mungkin akan berubah yang mengikut situasi, mengikut adat ataupun mengikut tradisi. Baik, kita sambung. Wal aslu fil ibadat at-ta'abbudu duna al-iltifati ila al-ma'ani. Dan pada dasarnya wal aslu fil ibadat, pada dasarnya ya dalam ibadah at-ta'abbudu, iaitulah kepatuhan secara total, disebut at-ta'abbud, kepatuhan secara total, dunal iltifati ilal ma'ani, tanpa mempertimbangkan makna-maknanya. Ya, maka dalam perkara ibadah dia merupakan kepatuhan kepada Allah secara total. Jadi tuan-tuan, dalam bab ibadah dia bersifat total. Yani al-ibadatul mahdah, dia panggil ibadah semata-mata. Jangan tanya makna, jangan tanya sebab, jangan tanya apa-apa. Bila dalil-dalil berkaitan dengan ibadah yang memerintahkan kita beribadah kepada Allah, maka hendaklah kita melaksanakan tanpa mempersoalkan. Ya, umpamanya kita salat zuhur 4 rakaat, asar 4. Tak perlu kita tanya kenapa 4. Tawaf 7 pusingan, sa'i 7 pusingan. Tak perlu kita tanya kenapa 7, kenapa tidak 9. Tak perlu tanya, sebab bila ibadah, ya, al-aslu fil ibadat at-ta'abbudu dunal iltifat ilal ma'ani, tanpa melihat kepada makna. Wa fil adat, sedangkan dalam perkara adat, yakni selain daripada urusan ibadah, sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya, al-iltifatu ilal asrar, iaitu haruslah dipertimbangkan berbagai-bagai rahsia, hikmah, tujuan. Iltifat maksudnya, maka perlu dilihat, dipertimbangkan rahsianya, mana boleh kita cari apakah rahsianya, apakah hikmahnya, wal maqasidi, apakah maksud dan tujuannya. Itu dasarnya begitu. Dalam bab ibadah mesti taat kepada Allah semata-mata, ya, tanpa mempersoalkan. Dalam masalah adat kita boleh lihat kepada hikmah, boleh persoalkan apakah hikmahnya, apakah rahsianya, apakah tujuannya. في هذا الأصل يبين الإمام الشهيد أصولا في السياسة الشرعية وما يجوز للإمام ونائبه وما لا يجوز، ويضع الضوابط الشرعية لذلك. تلك الضوابط التي نتج عن عدم مراعاتها تعطيل حدود وتضييع حقوق وفتح أبواب شرور وفساد. Ya. Pada prinsip ini Imam Hasanul Banna rahimahullah ta'ala menjelaskan beberapa prinsip dalam politik syar'i, yakni politik Islam. Ya, apa yang boleh dibuat oleh imam, apa yang tidak harus dilakukan, apa yang harus, apa yang tidak harus oleh pemimpin, dan Islam meletakkan dawabit, ya, iaitulah dawabitus syar'iyyah, iaitu Syekh Hasan Al-Banna meletakkan dawabit syarak, ya, dan dawabit itu allati nataja an adami mura'atiha, kesannya kalaulah tidak dipatuhi dan dijaga. Kesan daripada dawabit itu, bila kaedah itu diabaikan, maksudnya tilka dawabitul lati nataja an adami mura'atiha, tak jaga dia, maka dia akan menyebabkan hukum tidak terlaksana. Ta'tilu hududin, hukum tidak terlaksana. Wa tadyi'u huquqin, hak-hak akan disia-siakan. Wa fathu abwabi syururin wa fasadin, dan ia membuka pintu kejahatan dan kerosakan. Ya, dia akan berlakunya
dia akan terbukanya pintu-pintu kerosakan dan kefasadan, kejahatan dan kerosakan, syururin wa fasadin. Jadi maksud di sini tuan-tuan dan puan-puan, Al-Imam Syahid Hasanul Banna menerangkan usul syar'i di sini, apa yang harus bagi pemimpin, apa yang tidak harus, ya, di mana dawabit syara' itu, ya, dawabit ni kaedah lah. Kaedah syara' itu, ya, yang mana kalau kita tidak menjaga kaedah syara' ini menyebabkan hukum hakam akan tidak terlaksana dan hak-hak akan terlantar dan pintu-pintu kejahatan akan berlaku, pintu-pintu kejahatan akan berlaku, terbuka pintu-pintu kejahatan dan juga kerosakan, ya. Nanti kita akan tengok apakah kaedah-kaedah politik Islam, ya, yang telah digariskan oleh Al-Imam Syahid, ya, dan apakah yang harus dan tidak harus bagi seorang pemimpin. Maksud di sini, seorang pemimpin dia boleh berijtihad dalam perkara-perkara yang tidak berlanggar dengan dalil dan nas, ya, apa yang harus ma yajuz wa ma la yajuz bagi imam, bagi pemimpin untuk berijtihad. Ya, sebagai contoh kita kata di zaman sekarang ini, adakah sesuai mengadakan pilihan raya dalam tempoh COVID-19 ini contohnya? Maka pemimpin dia boleh berijtihad, ya, dalam perkara yang tidak berlawanan dengan dalil. Sebab benda ini benda ijtihadiyah. Sesuaikah dilaksanakan pilihan raya dalam tempoh COVID-19 sebagai contoh, ya. Jadi pemimpin dia perlu berijtihad benda ini, ya. Dia kena tengok dari semua sudut, kena jaga. Tengok dari sudut kemaslahatan, tengok dari sudut perkara yang perlu dijaga terhadap rakyatnya. Contohnya, adakah nyawa terjamin, ya, bila dilakukan pilihan raya sebagai contoh? Adakah penyakit akan merebak ataupun tidak merebak? Di zaman Rasulullah bersabda dalam hadis, kalau berlaku satu penyakit berjangkit, orang yang dalam jangan masuk, orang yang dalam jangan keluar, orang luar jangan masuk ke kawasan penyakit. Kalau diadakan pilihan raya, ya, mungkin akan berlakunya keluar masuk. Maka dia telah, ya, mengadakan pilihan raya dalam tempoh ini, dia telah melanggar nas dan dalil di situ. Ya, dia akan mengakibatkan nataja, dipanggil natijah, kesan dia ialah orang akan melanggar dalil, ya. Orang akan melanggar nas di situ. Sebagaimana Nabi sebut, ya, mana yang dalam tak boleh keluar, yang luar tak boleh masuk. Maka bila berlakunya pilihan raya, perkara itu perlu dijaga. Bolehkah sebuah kerajaan atau kepimpinan menjaga perkara ini? Kalau perkara ini tidak boleh dijaga, maka ia mengakibatkan berlakunya kemudaratan sebagaimana disebutkan tadi oleh Al-Imam Syahid. Dia kata kalau kita dawabit syar'i ini tidak dijaga, maka hak-hak akan disia-siakan, pintu kejahatan akan terbuka, pintu kerosakan akan terbuka, dan juga akan tertangguhnya hukum hakam dan sebagainya. Maka akan mengakibatkan berlakunya kehilangan nyawa umpamanya, berlakunya kematian, berlakunya jangkitan. Ya, sebagaimana yang kita tengok bila diadakan pilihan raya Sabah, maka dari situlah merebaknya penyakit yang banyak, ya. Maka seandainya diadakan PRU15 dalam tempoh ini, ya, adakah penyakit itu tidak merebak? Sudah tentulah secara logiknya dia akan merebak dengan lebih dahsyat. Maka di sinilah kepimpinan perlu berijtihad, ya, jangan mengikut nas dan dalil, bukan mengikut nafsu, ya, kerana menjaga nyawa adalah menjadi keutamaan bagi pihak kerajaan yang memerintah. Keutamaan, menjaga nyawa adalah keutamaan. Jadi seandainya dilakukan juga
pilihan raya ini mungkin mengakibatkan penyakit akan merebak dengan lebih banyak dan berlakunya kematian. Maka tuntutan demokrasi itu masih boleh ditunda, ditangguhkan. Ya, sedang nyawa itu adalah sesuatu yang dituntut oleh agama, oleh Islam, supaya kita menjaganya. Supaya para pemimpin-pemimpin menjaga nyawa itu, nyawa rakyatnya, dan kawalan kepada penyakit perlu dilaksanakan dengan secara yang paling berkesan sekali. Jadi itu sebagai contoh di antara ijtihad imam yang kita tidak dalam bab ini kita tidak boleh tidak boleh mengikuti hawa nafsu kita. Tidak boleh menjadikan nafsu kita sebagai panduan kita. Tapi kita mestilah mengedepikan nafsu, nafsu, berbagai-bagai nafsu, keinginan, untuk berkuasa dan sebagainya. Tetapi kita mesti mengutamakan hukum-hukum syarak, mesti mengutamakan kemaslahatan rakyat, masalihul mursalah dan sebagainya. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi dalam huraian akan datang insyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.